المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم خير، يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم. وبك نستعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 30 hari bulan 3 2022. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu ulang kaji Nahwu Sharaf insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatimah, Ummi Naimah dan juga Tuan Haji Fauzi. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ni kita nak tengok sekejap daripada surah Al-Baqarah, ayat mengenai puasa tu. Ayat mengenai puasa. Ya. Ayat berapa ya? Ayat mengenai puasa tu? Ayat 216. Ayat 216 daripada surah Al-Baqarah. Waalaikumsalam Ibu Hunalia, Ibu Zuraidah, alhamdulillah. Jadi ibu yang buka muka surat 34 surah Baqarah ayat 216. Boleh ibu ya, insya-Allah. Dah buka dah? Muka surat 216 ayat 216 muka surat 34. Kita nak tengok Nahwu Sharaf daripada ayat yang berkaitan puasa ni. Tengok dia punya Nahwu Sharaf dia macam mana. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala pertama ada kutiba alaikumul qital. Sorry. Salah. Apa kita pula ni? Ayat berapa ibu ayah? La ilaha illallah, saya lupa lah. Salah buka. Ayat pasal puasa ayat berapa saya lupa lah. Tak apalah. Saya buka apa-apa seberapa pertanyaan lah insya-Allah ibu ya. Saya salah buka. Ibu sadar ibu. Tak apa, dah dapat tu surat, muka surat siapa tulis? 18. 183, ayat 183. 183. 183. Okey, masih banyak. Ibu Masjid Razan masih banyak ya. Saya tersilap tengok tadi. Sekali imbas ya. Jadi firman Allah Taala ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih banyak Masjid Razan ya. Okay. Jadi ya ayyuhallazina amanu, kita tengok pada kalimah amanu dulu. Kalimah amanu kita dah belajar sebelum ni. Amanu datang daripada fi'il amana, mudhari'nya ya yu'minu. Mudhari'nya yu'minu. Okey. Amana yu'minu. Jadi ibu ayah, ini amana yu'minu daripada bab apa ni? Amana yu'minu masdarnya imanan.
Daripada bab apa agak-agak ibu ayah? Bab if'al, betul. Daripada bab if'al. Amana yu'minu imanan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, amanu adalah fi'il madhi, kotak yang ketiga. Amanu fi'il madhi, kotak yang ketiga, beriman. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Okey, kita ada fi'il kutiba. Kutiba ni kalau daripada fi'il ma'rufnya kataba. Kataba. Mudhari'nya yaktubu. Kataba yaktubu. Kalau majhulnya kutiba. Kutiba mudhari' majhul yuktabu. Okey. Cuba tengok ya. Kalau ma'ruf kataba mudhari'nya yaktubu. Masdar kena tengok kamus lah. Isim fa'ilnya katibun. Majhul kutiba yuktabu. Jadi sekarang ni kutiba alaikumusiyam, kutiba fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul ibu ya? Kutiba adalah fi'il madhi majhul. Kutiba fi'il madhi majhul. Jadi di sini ada disandingkan kutiba dengan kalimah ala. Kutiba, lepas tu ada ala. Kutiba alaikum. Jadi bila kutiba ataupun kataba disandingkan dengan huruf jar ala, memberi makna ya ditetap ataupun ditulis. Ditulis maksudnya ditetapkan, difardukan alaikum. Bermakna benda tu wajib ke ataupun tak wajib. Kutiba ala, ada ala menunjukkan makna wajib kat situ. Kutiba alaikum, ditulis ataupun asalnya makna tulis, tapi kita faham tulis maksudnya ditetapkan. Ditetapkan, macam kita kata telah tertulis di Lauh Mahfuz. Sama tak dengan maksudnya telah ditetapkan di Lauh Mahfuz? Sama tak maksudnya? Benda ni telah ditulis dah dekat Lauh Mahfuz, telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, sama kan? Itu maknanya sama. Jadi kalau kutiba terjemahnya difardukan, diwajibkan, sama makna dengan ditetapkan. Sama makna dengan ditulis. Maksudnya telah ditetapkan. Disandingkan dengan ala memberi makna wajib. Alaikum. Jadi ibu ayah, siapa yang mewajibkan puasa? Siapakah yang mewajibkan puasa? Allah Ta'ala lah yang mewajibkan puasa, betul tak ya? Umi Naimah betul. Allah Ta'ala lah yang telah mewajibkan puasa, bermakna telah mewajibkan oleh Allah akan berpuasa. Telah mewajibkan oleh Allah atas kamu akan berpuasa. Kalau kita tak nak sebut Allah, kita tak nak sebut fa'ilnya, maka akan jadi, kita akan sebut naib fa'ilnya. Jadi dalam bahasa Melayu, macam mana kita nak sebut mewajibkan, wajib dengan puasa tanpa sebut Allah? Kita nak sebut macam mana kalimah wajib tu? Mewajibkan ke? Allah mewajibkan puasa. Tak, bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Kak Fatimah, bahasa Melayu dulu. Allah mewajibkan puasa. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tak nak sebut mewajibkan. Tak nak sebut Allah. Nak sebut wajib dengan puasa je. Jadi macam mana kita nak sebut? Telah apa? Adakah telah mewajibkan puasa ke telah diwajibkan puasa? Telah difardukan puasa? Telah diwajibkan, telah difardukan. Bermakna apa yang difardukan? Puasa yang difardukan. Asalnya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa. Fi'ilnya mewajibkan. Fa'ilnya disebut iaitu Allah. Puasa jadi maf'ul bihi. Sekarang ni lafaz Allah sebagai fa'il kita tak nak sebut. Kita sebut hanya perbuatan dan maf'ul bihi tadi. Maka perbuatan tadi akan menjadi pasif, akan menjadi majhul. Jadi kutiba. Dan yang asalnya maf'ul bihi tadi jadi apa sekarang ibu ayah? Asalnya maf'ul bihi jadi apa sekarang?
Asalnya asalnya kataballahu alaikum as-siyama. Kalau kataba, kita baca kataba, tak baca kutiba. Kataballahu alaikum as-siyama. Tetapi lafaz Allah sebagai fa'il tak disebut, maka as-siyam yang asalnya maf'ul bihi sekarang telah menjadi naib fa'il. Pasal tu lah kita baca, as-siyamu kerana jadi naib fa'il. Jelas ibu ayah semua? Okey. Adakah naib fa'il mesti betul-betul berada selepas fi'il majhul? Ibu ayah, adakah naib fa'il mesti betul-betul berada sejurus selepas fi'il? Tak semestinya. Ini contohnya. Kenapa? Kutiba, betul ada alaikum dulu. Kutiba alaikum, baru as-siyamu. Macam tu. Okey. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama tu kaf huruf jar, ma tu ma mausul. Ma tu bukan mausul. Ada ma tapi saya lupa ma tu ma apa. Ada bincang dulu lama lah tapi tak ingat. Tapi tak apalah. Itu kita tangguh dulu. Kutiba 'alal ladzina. Okey. Tengok kalimah al-ladzina yang kita baru belajar. Al-ladzina isim apa ibu ya? Al-ladzina ini isim apa? Isim mausul dan dia berada selepas huruf jar. Berada selepas huruf jar, tapi isim mausul ni dia mabni ke syibih mabni ke mu'rab? Dia mabni ke ataupun dia syibih seperti mabni ke ataupun dia mu'rab? Dia mabni. Dia seperti kita kata seperti mabni lah. Cuma dia bukan mabni asal. Soalan saya salah. Sepertinya soalan saya, adakah dia mabni asal ataupun mabni ataupun mu'rab? Tu soalan saya sepatutnya. Tadi saya salah. Ibu Saidah, istilah saya salah. Bukan syibih mabni. Mabni saja. Yang cuma ada mabni asal dengan mabni yang bukan asal. Dan juga mu'rab dia adalah mabni sahaja. Ya? Mabni. Tapi kalau berada selepas huruf jar, nak kata macam mana? Al-lazina. Ketika ini kita kata boya, kita kata fi mahalli rafa'. Fi mahalli jar. Kita kata apa? Bagus Umi. Fi mahalli jar. Pada tempat. Mahal ni tempat. Fi mahalli jar. Okey. Dia mabni. Dia bukannya mu'rab. Kalau mu'rab kita kata dia jar terus. Tapi dia mabni. Mabni dia tidak menerima i'rab. Cuma kita kata fi mahalli jar macam tu. Okey. Min qablik. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey tengok. Cuma min qabli. Tengok dulu ibu ayah, qabli tu isim apa kita ada belajar? Baru semalam belajar. Qabli tu isim apa? Baru cuba tengok Nahumir semalam. Kalimah qablu ba'du tu isim apa kita belajar? Bagus Ibu Saidah, isim zorof. Isim zorof. Okey. Isim zorof sekiranya mudhaf ilaihnya nampak, maka dia tidak dibaca mabni ala dhammah. Sekarang ni ibu ayah, qabli mudhaf ilaihnya nampak ke tak nampak? Nampak. Mudhaf ilaihnya nampak ya. Mudhaf ilaihnya nampak. Jadi bila mudhaf ilaihnya nampak, dia kena ikut. Sekejap ibu, ada orang datang. Sekejap aja ada orang datang. Maaf ibu ya, ada pelajar yang jadi imam tahun ni dia balik, dia jumpa saya sekejap. Apa tadi saya kata ni? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ketika sekarang ni soalan saya, ibu ayah, mudhaf ilaihnya nampak kan? Okey, nampak. Jadi kalau ada huruf jar sebelumnya, dia kena ikut huruf jar tu. Jadi kita baca min qablikum. Kalau tak ada kum, kita baca min qablu. Tapi kum tu mudhaf ilaihnya nampak.
Oleh kerana mudhaf ilaihnya nampak, kita baca min qablikum. Qabli, tak baca qablu, baca qabli. Jelas ya? Okey, macam yang kita belajar sebelum ni lah. La'allakum tattaqun. Okey, la'allakum tattaqun ini kita bincang. Ibu ayah la'alla ni termasuk adik-beradik siapa? La'alla ni termasuk adik-beradik siapa ni? Ada kita ada belajar. Adik-beradik dengan inna. Ingat tak? Adik-beradik dengan inna. Kan ada inna, ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, dan juga la'alla. Okay. Akhwat inna, bagus. Bagus Ibu Saidah. Akhwat inna, betul. Kita sebut akhwat inna. Jadi, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Semua ini apa tugasnya Ibu ayah? Dia akan masuk pada mubtada khabar. Maka mubtada akan jadi apa? Bertukar nama kepada apa? Dia akan masuk pada mubtada khabar. Ibu Maimunah itu i'rab ni nasab. Saya tanya nama dulu. Dia akan masuk pada mubtada khabar, maka mubtada dipanggil isim. Bagus. Isim la'alla. Bagus Umi. Mubtada akan asalnya mubtada jadi isim la'alla, khabar jadi khabar la'alla. Boleh faham tak Ibu Maimunah, faham tak? Asalnya mubtada khabar ke macam ni ya? Asalnya macam ni ayatnya. Ayatnya asalnya antum. Okey. Antum tattaquna. Okey. Sekarang ni cuba Ibu ayah tengok. Ketika ayatnya antum tattaquna, kamu semua bertakwa, antum jadi apa Ibu ayah kita sebut? Ketika kita sebut antum tattaquna, antum tu sebagai apa? Mubtada. Tattaquna sebagai khabar. Khabar apa? Khabar bentuk jumlah. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Antum mubtada, tattaquna khabar. Ketika ini dah masuk la'alla ke belum ni? Ketika ni antum tattaqun. Dah masuk la'alla ke belum? Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Betul Umi Naimah, belum masuk lagi. Jadi ketika ini antum dhamir apa Ibu ayah? Ketika ini antum dipanggil dhamir apa? Antara 5 jenis dhamir dia dhamir apa? Sebelum dia bertukar pada la'allakum. Ketika ini antum adalah mubtada. Bagus Umi Naimah, dhamir marfu' munfasil, betul. Dhamir marfu' kenapa dia marfu'? Pasal dia mubtada. Munfasil kenapa? Pasal dia terpisah. Munfasil. Tattaquna khabar bentuk sibih jumlah. Sekarang bila kita masukkan la'alla, ketika kita masukkan la'alla, antum akan bertukar menjadi la'allakum. Antum pun bertukar menjadi la'allakum. Ketika ia menjadi la'allakum, la'alla adalah termasuk akhwat inna, di mana tugasnya menasabkan isim dan merafakkan khabar. Maka antum tak kala dah bertukar kepada kum, namanya daripada mubtada bertukar kepada isim la'alla. Kum sekarang dipanggil sebagai isim kepada la'alla. Jadi kum adalah isim la'alla. Maka apakah i'rab? Soalan saya boleh dengar betul-betul. Apakah i'rab kum? I'rab saja. Apakah i'rab kum? Maka sekarang i'rabnya nasab. I'rabnya nasab kerana dia isim la'alla. Kemudian saya tanya lagi pada ibu ayah. Apakah nama dhamir ini sekarang? Sekarang ni apakah nama dhamir kum ni? Nama kum ni dhamir apa sekarang namanya? Tadi dhamir marfu' munfasil. Sekarang dhamir bagus Umi. Dhamir mansub dah jadi mansub. Kenapa? Kerana sekarang dia telah bertukar, dia telah jadi isim la'alla. Isim la'alla mesti nasab. Maka kalimah yang nasab dipanggil kalimah mansub. Ini adalah dhamir mansub dan dia bercantum
dengan kalimah sebelumnya bercantum kita sebut muttasil. Maka kum adalah dhamir mansub muttasil. Menjadi isim kepada la'alla. Dan tattaquna di hujungnya jadi apa ibu ayah? Tattaquna jadi apa? Boleh boleh tattaquna jadi apa tu? Khobar bentuk jumlah fi'liyah. Bagus. Umi Naimah, khobar bentuk jumlah fi'liyah. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Khobar la'alla, betul Umi. Ibu Sa'idah, khobar la'alla, tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey. Jadi itulah dia ayat yang kita akan selalu jumpa untuk masuk bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, Ibu Saidah ada soalan Ibu? Ada Ustaz. Tadi yang kama tu. Aha. Kalau dalam i'rab dia tulis itu al-kaf harfun jar wa ma masdariyah ke Ustaz? Betul. Masdariyah. Ma masdariyah betul. Ma masdariyah betul. Baru ingat. Ma tu ma masdariyah. Tapi perbahasannya agak panjang. Tapi bagus Ibu ingatkan saya. Ma tu ma masdariyah. Betul. Maksudnya Ibu ya. Jadi ibu boleh nampak. Ma ada banyak ma rupanya. Yang kita biasa jumpa ma apa Ibu? Ibu ayah. Biasa ma jumpa ma apa? Yang kita biasa jumpa lah. Cuba senaraikan satu-satu. Satu ma mausul betul. Ibu nama. Ma mausul lagi yang lain. Apa lagi? Apa lagi ma yang kita ada? Ma mausul dah ada lagi. Ma apa lagi Ibu? Ma istifham betul Ibu Saidah. Ma istifham dua dah. Ada ma mausul, ada ma istifham lagi. Ma apa lagi? Nah, yang kita pernah belajar. Ma nafi. Kan? Ma nafiah tu. Betul. Ada Umi. Ma nafi ada. Ma fa'ala. Masuk pada fi'il madhi kan? Biasanya. Boleh juga ma nafi masuk pada fi'il mudhari'. Biasanya masuk pada fi'il madhi. Ma nafiah betul. Ibu Pausen tu. Yang tiga dah. Bagus Haji Fauzi. Ma ta'anjub bagus. Bagus Haji Fauzi. Alert ya. Bagus ya. Ma ta'anjub contohnya ma ahsanahu. Betapa baiknya, betapa cantiknya dia. Betapa baiknya dia. Ma ahsanahu. Ma ajmalahu. Betapa cantiknya dia. Betul? Dah berapa dah sekarang? Ma mausul, ma istifham, ma nafiyah, ma ta'ajub. Ada 4 dah. Apa lagi ma? Ma syartiyah. Ada juga ma syartiyah Ibu ya. Ma syarat. Ma taf'al, af'al. Apa yang kau buat, aku buat. Itu ma syartiyah. Dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Ma syartiyah. Okey, dah 5 dah. Ma syartiyah 5. Apa lagi? Okey, ini di sini sekarang ni ma memberi makna masdar, ma masdariyah. Dah paling kurang 6 dah kita belajar pasal ma saja. Kalau kita tak belajar, kita rasa ma tu semua terjemah tidak aja kan. Rupanya ma ada banyak maksud Ibu ayah ya. Makin kita belajar, makin kita tahu sikit-sikit lah. InsyaAllah. Ibu ayah ada soalan insyaAllah? Ustaz minta maaf. Untuk yang masdariyah tu, Ustaz terang sikit je. So dia macam mana tu? Okey. Ma masdariyah dia jadi macam ni. Kama kutiba dia jadi macam an masdariyah tu sikit. Okey. Kama kutiba macam ni saya tulis. Kama kutiba sama dengan an kutiba. Okey. Ka'an kutiba. Sini. Kama kutiba sama dengan kutiba sama dengan ka'an kutiba. Ma tu jadi macam mana an. Ka'an kutiba. Sebagaimana bahawasanya diwajibkan macam tu. Tafsir sebagaimana ma tu terjemah bahawasanya. Terjemahnya akan jadi bahawasanya. Seperti mana bahawasanya ditetapkan. Secara asasnya itu je.
Boleh ibu? Jadi ma tu kita terjemah dia bahawasanya. Sejarah asas Jadi dia menasabkan jadi kutiba. Ada dia mempengaruhi i'rab yang ba tu, kutiba tak ya? Kamu tak ada. Saya rasa tak ada. Okay. Rasa saya tak ada. Wallahualam. Saya tak pasti tapi saya rasa tak ada. Boleh ibu ya? InsyaAllah. Okey. Ada soalan lain ibu ya? Okey, Ibu Saidah ya. Saya tadi ada satu soalan muka surat 19 lah Al-Baqarah juga. Muka surat 19 Al-Baqarah. Dia baris ke bawah, 4 dari bawah lah. Okey. Saya tertanya pasal yang hujung sekali ayat tu as-sujudi. Kenapa jadi as-sujudi? Kalau kita tengok dari mula tu lito ifina tu tu li harf jar. Itu jadi toifi lah, dia majrur kan. Isim majrur. Lepas tu waw ataf, kifina pun dia ataf maktuf lah. Itu ada waw lagi, waw ataf jadi maktuf lah selepasnya kan. Ruk'i. Tapi kat sini sujudi ni macam mana Ustaz? Dia ataf juga ke apa? Soalan ibu soalan yang bagus ya. Waruk'i sujudi. Okey, nanti saya tengok pada perbahasan ulama kat sini 125. Ibu ingatkan saya balik ibu ya. Boleh ibu. Maksud saya balik ingatkan boleh. Pasal ni bagus. Soalan sangat bagus. Kenapa as-sujudi majrur? Kenapa? Misalnya sebab. Dan digunakan pula lafaz masdar. Kenapa tu? Yang insya-Allah nanti kita semak ibu. Semuanya ibu ya. Okey. Ada soalan lain ibu ya? Satu lagi? Min fadlik Ustaz. Okey, Kak Fatimah ya. Apa Ustaz? Duk perhatikan dalam surah sekian-sekian. Just Ustaz dengar dulu kan, insya-Allah boleh dapat. Boleh. Buro'a'u membawa maksud berlepas diri. And then surah lain pula apa dia kata sekejap ya. Surah Al-Baqarah pula bari'ikum pencipta kamu. Dalam surah lain lagi dia ada dalam surah yang ke-43 page 491 kalau nak buka lah 491 surah 43 ni Az-Zukhruf ayat ke-26 dia membawa maksud sekejap ya. Okey, baro'un berlepas diri. Apa kaitan dengan ya barik? Ya barik itu wahai Allah yang kita berserah diri ke Ustaz? Sebab dia ada kait-kait dia ada yang buro'a'u dalam surah yang ke-60 ni muka surat 549 buro'a'u. Okey, kejap ya. Kita tengok dulu surat 549 buro'a'u kat ya. Surat 549 Mumtahanah. Kat mana? Ayat berapa? Ayat keempat. Ayat keempat. Oh, inna bura'a'u minkum. Okey, bagus. Inna bura'a'u minkum. Okey. Yang tu membawa maksud berlepas diri ya Ustaz. Okey. Okey, macam ni. Saya terangkan bura'a dulu ya. Okey. Bura'a ini ibu ayah, bura'a dulu. Bura'a ini ada wazan fu'ala'u. Wazannya wazan fu'ala'u. Okey. Fu'ala'u ni dia bukan jamak taksir ghair musyarif. Tapi kenapa tak ada tanwin? Pasal dia jamak dan dia dikira muannas. Maka di sini ada alif mamdudah macam ni. Ada alif mamdudah dia dikira muannas, maka tak boleh ada tanwin. Fu'ala'u Okey. Sorry. Jelaskan sikit. Okey. Ibu ayah, syahid, orang mati syahid. Syahidun. Apa jamak dia? Kita pergi maqam para apa tu? Kita sebut para. Boleh tulis ibu ya? Para apa tu? Apa? Umi tulis dengan sempurna. Iaitu short form tu. Syuhada. Bukan syuhada. Syuhada.
Tengok ya. Kalau syahid jamaknya syuhada. Okey. Kalau faqir, apa jamak kepada faqir, ibu ayah? Faqir jamaknya apa? Boleh tulis? Fuqara, bagus. Apa contoh lain? Okey. Alim, apa jamak kepada alim? Ulama. Jadi sama tak? Bura'a atau wazan fu'ala. Bermakna bura'a ni jamak ke mufrad, ibu ayah? Kak Fatimah terutamanya? Kak Fatimah, bura'a ni mufrad ke jamak ni? Mengikut kita kiaskan dengan apa kita tengok ni. Jamak. Agak-agak macam mana mufradnya? Atas wazan fa'ilun. Tengok. Syahidun, faqirun, alimun. Apa mufradnya? Bari'un. Bari'un macam tu. Bari. Bari'un ya. Bari'un. Jadi bura'a adalah jamak dia. Boleh Kak ya? Ya, baik Ustaz. Okey. Bari pula. Bari nama Allah Al-Bari. Al-Bari'u. Okey. Al-Bari. Jadi bari'ukum dia mudhafkan kepada kum, itu saja. Bari'ukum nama Allah dan dimudhaf kepada kum. Bari'ukum. Okey. Jadi sama dah macam Rabb. Allah Ta'ala tu Rabb. Kak Fatimah, Allah Ta'ala juga Rabb kan? Ya, na'am. Bari pun nama Allah kan? Kalau kita kata Rabbukum dengan Bari'ukum sama tak? Sama. Sama lah. Kerana Rabb dan Bari adalah zat yang sama. Boleh kan ya? Tapi Bari kena tengok apakah terjemah Bari yang lebih tepat. Tengok dalam syarat sifat 20. Syarat Asma'ul Husna. Kemudian yang akhir tadi apa Kak? Satu lagi 43 page 491. Okey. Ayat ke-43. Surah ke-43 Az-Zukhruf ni ayat ke-26. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Okey. Bara'un. Bara' di sini innani bara'un. Pertama bara'un tu khabar pada inna. Kemudian bara' di sini digunakan masdar. Masdar ni. Bara' ni digunakan masdar. Ini masdar. Bila masdar, masdar ni jadi maksudnya betul-betul berlepas diri, tak ada kompromi, betul-betul berlepas diri tanpa ada syarat. Macam itulah maksudnya. Contoh kita kata Muhammadun karimun. Muhammad karim. Muhammad seorang yang mulia. Boleh Kak Fatimah? Muhammadun karimun. Muhammad seorang yang mulia. Boleh faham Kak Fatimah? Ya, faham. Karim. Karim bukan masdar ya. Karim adalah isim fa'il. Gunakan sifat musyabahah. Muhammadun karim. Tapi kalau kita kata Muhammadun karamah. Muhammad adalah satu kemuliaan. Jadi mana lagi tinggi? Muhammadun karamun. Muhammadun adalah satu kemuliaan. Muhammad itu sendiri satu kemuliaan. Dengan Muhammad adalah orang yang mulia. Mana yang lagi tinggi makna dia? Karamah ya Ustaz. Karam. Muhammad itu adalah kemuliaan. Kemuliaan adalah Muhammad. Macam tu lah maksudnya. Maksudnya digunakan masdar terus. Tak payah pakai isim fa'il ke apa tu. Jadi di sini mana tadi wa innani bara'un mimma ta'budun. Maksudnya aku ni memang dah berlepas diri dah. Tanpa kompromi, tanpa syarat, tanpa sebarang perbahasan. Aku memang berlepas diri daripada apa yang kamu semua sembah selain daripada Allah. Boleh faham tak? Nampak tak ketinggian makna kat situ Kak Fatimah? Nampak. Kalau sebut innani bari'un dah betul. Innani bari'un tapi disebut innani bara'un. Lagi maksudnya aku memang betul-betul berlepas diri tanpa syarat, tanpa kompromi, tanpa perlukan apa-apa dalil. Aku berlepas diri daripada Tuhan yang kamu semua sembah. InsyaAllah faham. Ustaz, apanya tak ingat
lah surah mana kan ada satu ayat yang dialog iblis bercakap dengan orang yang dia telah merosakkan di dunia. Dia cakap ini bari hukum minkum, kata silap ini bari ini bari ya dekat neraka nanti. Dekat neraka, ahli neraka akan minta Allah Ta'ala lebihkan seksa kepada iblis, kerana iblis lah yang telah menggoda mereka, kan? Lalu iblis kata, aku berlepas diri, aku hanya ajak kamu, kamu buat, aku ajak aja, kan? Ini bari minkum, aku berlepas diri daripada kamu nak aku kena azab lebih, aku berlepas diri kat dunia dulu aku ajak aja korang yang ikut aku. Tu iblis berlepas diri tak? Digunakan barik juga. Barik itu maksudnya melepaskan diri. Ya, faham Ustaz. InsyaAllah. Syukran. Afwan. Jadi Ibu Ayah, soalan Kak Fatimah tadi dapat manfaat tak semua? Soalan yang sangat bagus ya. Perbezaan di antara kalimah-kalimah tadi. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya. Sama lah juga kalimah ni dengan surah Taubah Ustaz, Bara'atun. Betul. Bara'atun tu masdar. Masdar dia. Alhamdulillah Umi ya. Okey, dapat ya. Okey, jadi sekarang ni kita nampak bila kita belajar, kita akan nampak kemuliaan dan betapa cantiknya perbezaan kalimah antara kalimah Quran tu. Nampak macam sama huruf asalnya sama. Sebenarnya huruf asalnya Bara Hamzah. Tapi bila bertukar kalimah, ada dia jadi jamak kepada bariun, ada dia mufrad, ada dia masdar. Di sana kepelbagaian makna dan kita baru nampak. Alhamdulillah Ibu Ayah ya. Mudah-mudahan Allah permudahkan kefahaman semua Ibu Ayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala